Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today kita akan proceed with our next part untuk our topic cost and production. Okay, so before this kita dah belajar pasal production. Sekarang ni kita akan pergi pada cost. Okay, theory of cost of production. So what is cost? Okay, cost is actually the payment for input used in the production process. So kita kena ingat balik lah, kan kita ada dua time range for production, which is the short run and the long run. In the short run, kita kata to produce quantity we will use two types of input, which is the capital and also the labor. So this is the input kan. So maksud cost tadi payment, bayaran kepada input yang used in the production process. So in this case kita kata kita guna two types of input, which is capital and also labor. So the payment for this input lah yang kita panggil cost. So because we are producing quantity output using these two input, so we must pay for this. Okay, so here dia kata the example, kalau kita guna labor, which is labor kita tahu adalah variable input sebab dia input yang berubah-ubah. So apa yang kita panggil payment dia, kita panggil sebagai wages, gaji, wages or salaries. So because labor berubah-ubah, dia akan jadi variable cost. Cost dia akan menjadi berubah-ubah. For example, kalau upah seorang labor, cost dia RM20. Contohnya macam saya upah student UiTM jaga gerai-goreng pisang saya. So seorang saya upah RM20 untuk 5 jam, for example. Murah sangat kan. For example, RM20 untuk 3 jam. Lepas tu kalau saya upah seorang lagi, RM20 lagi untuk 3 jam. So dia cost saya akan berubah-ubah bergantung kepada how many labor yang saya upah. Okay, while payment for factories ataupun ini yang kita panggil the fixed input lah, capital kita. For example, gerai goreng pisang saya, stall goreng pisang saya. So kalau dalam kes ni kemungkinan besar kalau kita buat bisnes yang besar, sewa kilang kita. So ini adalah fixed input. Masa short run dia tidak berubah. So dia akan jadi kita panggil sebagai rent, sewa. Okay, so dia akan jadi fixed cost. Cost dia akan jadi tetap. So bulan ni kita bayar sewa 500, bulan depan pun kita bayar juga 500. So as time goes by, tak kisahlah dalam bulan tersebut, hari pertama you produce 500 barang, hari kedua you produce 600 barang, hari ketiga you produce 700 barang. Adakah sewa awak akan berubah mengikut production level? Tak kan. So sewa kita tetap sama setiap bulan, we are paying the same amount. Siapa yang akan sewa kedai tersebut, kilang tersebut kalau payment dia berubah-ubah? So here kesimpulan dia very simple. If you are using variable input, for example labor, payment dia akan jadi variable cost. Cost dia akan jadi variable. Okay, panjang lah pula kan. Okay, so saya tarik kat bawah sikit supaya nampak senang nak tulis. Well, kalau input kita tu fix, tetap, okay, capital is fixed, jadinya bayaran kepada dia akan jadi fixed cost. Contoh dia, okay, biasanya fixed cost ni adalah sewa lah. Biasanya kalau yang variable cost ni adalah bayaran gaji. Okay, while in the long run, because both our capital and labor are variable, kita tak ada constraint kan. Long run kita dah berjaya establish our business, so kita dah tak ada constraint berkenaan modal semua tu. Kita dah ada beberapa cawangan, so kita buka kilang kita dengan banyak. Jadinya sewa pun ada 2-3 buah kilang. Jadinya sewa kita tak akan jadi fix lah. Dia bukan 500 je. 1 kilang 500. Kalau 2 kilang jadi 1,000. Kalau 3 kilang jadi 1,500. So untuk capital pun dia akan jadi variable. While labor, of course lah, 1 kilang ada 10 orang. Kalau 2 kilang ada 20. Kalau 3 kilang ada 30. So bergantung kepada jumlah berapa banyak pekerja yang you ada, cost dia akan berubah-ubah mengikut jumlah pekerja. Jadinya apa yang berlaku pada long run,
both, there will only be variable cost, no fixed cost. Takkan ada lah fixed cost dalam long run. So senang je kita nak identify. Kalau dia tanya kan, long run ke short run, kalau in terms of cost pun sama. You nak identify whether it's short run or long run, you tengok cost. Kalau cost tu ada cost yang tidak berubah, okay, kita tengok soalan. For example, our question here, okay, does it come out like that? Tak ada. It's okay. Saya tunjuk dalam slide. Okay, example here, kalau ada satu yang nilai tetap je, so ini adalah fixed cost. Kalau nilai dia berubah-ubah tak sama kan, ia adalah variable cost. Okay, so nama dia, kalau variable cost ni, nama dia adalah total variable cost. Saya ambil yang depannya, total variable cost, TVC. Okay, so afterwards if I mention about TVC is total variable cost. Untuk fixed cost pula, nama penuh dia total fixed cost. Very simple. So kalau kita nak tahu kos keseluruhan untuk short run, berapakah kos keseluruhan menghasilkan barang? Because we are only using two types of input kan, fixed cost, fixed input satu, variable input satu. So kos keseluruhan kita adalah total cost kita, kos keseluruhan kita, okay, will be equals to total fixed cost plus total variable cost. Betul tak? Cost capital campurlah dengan cost labor. Kita tahulah cost keseluruhan untuk menghasilkan barang masa short run, sebab kita ada dua je yang kita pakai, capital yang fixed, labor yang variable. Okay, and from this formula you can manipulate to get another formula, which is, kalau you nak dapatkan total fixed cost is basically equals to total cost minus total variable cost. Betul tak? Pindah je. Kalau you nak cari yang ni, nilai yang ni staykan kat sini, yang ni daripada tambah bawa ke sini, dia akan jadi tolak total cost, tolak total variable cost, you akan dapat nilai yang ni. It's simple maths, jangan rasa risau. Okay, well, kalau you nak cari total variable cost pula, cara dia adalah total cost minus total fixed cost. As simple as that. Now you got three formula. Okay, don't feel burdened. This one is very simple. Okay, so kalau kita tengok your slide here, you are chapter 5 I think. Okay, here dia bagi kan, so dia bagi kat sini formula total cost. Kos keseluruhan adalah total fixed cost plus total variable cost. So bila dia dah bagi fixed cost, dia bagi variable cost, macam mana nak cari total cost? It's basically just plus these two. 100 plus 0 is 100. 100 plus 50, 150. 100 plus 80, 180. And 205. And lastly is 120. Very simple. Very simple. Simple mathematics. Are you okay? Alright. So here, saya nak bagi satu pencerahan kat sini. You tengok kat sini. How to highlight the line? Here. Okay, guys. Here, look at here. So when we don't have anything, zero output, we're not producing anything. Logiknya kan, awak tak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Total cost kita 100.
Kenapa ada juga kos yang kita kena bayar walaupun kita tidak menghasilkan apa-apa? Look at here. In terms of variable cost, it's 0. What is the variable cost? Variable cost adalah kos kepada labor kan? You tak perlu bayar pekerja lah. Sebab bila output kosong, meaning that you tak ada pekerja untuk menghasilkan barang. So you don't pay anything to the labor. So variable cost is 0. Don't pay wages, tak bayar the salaries. But untuk fixed cost, which is the rent, okay, kalau yang ni, okay, capital lah saya tulis kat sini. Okay, saya buat dalam kurungan rent. So okay, kita boleh besarkan labor salaries. Okay, so you don't need to pay labor because 0 output means that there will be nobody producing output for you, producing goods for you. So you don't pay gaji kan, 0 lah total variable cost awak. Tapi still you must pay rent. For example macam ni lah, during coronavirus, you assume you pay your workers daily. Awak bayar pekerja hari-hari. Walaupun ikut logik memang tak logik, siapa pekerja bayar hari-hari kan? Biasanya kita bayar monthly. Tapi kita pakai assumption je sekarang ni. Okay, kita bayar pekerja kita by days. Jadinya due to coronavirus, so kita tak, kerajaan tak benarkan kilang kita beroperasi. Jadinya pekerja kita tak datang kerja. So pekerja kita tak datang kerja, jadi tak ada penghasilan di kilang kita. Output kita jadi kosong. So in terms of salaries, dia orang tak datang kerja, kita tak bayarlah gaji kat dia orang. But in terms of rent, kedai tu kita bukan assume kita punya milik. Biasanya peniaga ni dia sewa kedai tu. Okay, kita still kena bayar. Sewa kena still kena bayar. Itu adalah dilema peniaga. Dia kata sekarang ni walaupun kita tak hasilkan barang-barang, kos tu tak berjalan, yang tu bahagian situ, tapi sewa kedai still kena bayar. Kami rugi. Itu lah komplain yang dia orang buat pada kerajaan lah. Sewa kedai, especially kalau dalam mall, bukan murah, beribu-ribu. Setiap bulan, 2 bulan tutup, dan 4,000 rugi kalau sewa 2,000 sebulan. Okay, so ini kita assume sewa dalam 100 je. Logik tak logik tu kita pakai teori sahaja kan. Tapi sekarang ni sewa still kena jalan. So fixed cost akan sentiasa wujud even though output equals to 0. So tips ya guys, okay, awak nak cari fixed cost senang sahaja. You look at the box for output. Output ni nama lain dia adalah quantity. Okay, bila output equals to 0, kalau nilai total cost tu ada nilai, itu adalah nilai total fixed cost. So bila kita namakan dia sebagai fixed cost, cost yang tetap, nilai dia altogether every time dia akan jadi sama je sentiasa. Sewa kita tak akan berubah, akan sentiasa tetap. Kecuali kalau penyewa kita revise, tapi dia tak akan revise every month. Tak ada orang akan sewa dengan dia kalau dia tiap-tiap bulan dia naikkan sewa. Biasa kalau revise pun setahun sekali, 2 tahun sekali, gitu je. Okay, are you okay? Alright, so that's it. The first one, very simple. Alright, and then we will draw the diagram to represent. Ingat lagi tak, masa kita belajar production, kita kira TP, AP, MP, right? And then lepas you dah kira TP, AP, MP, you will draw the TP daripada origin, maximum, turun. Dekat maximum kita buat satu garis, kita dapat stage 3. And then make sure kat sini you tanda sikit, MP maximum dalam, lepas tu turun dia akan cross masa TP tengah maksimum, dan ekor dia akan turun ke bawah sebab nilai MP akan nilai negatif. And then you tanda sikit kat sini nilai yang bawah, and then you bawa kat situ dia maksimum, and then dia akan turun. Ini adalah diagram untuk production.
So everything yang you calculate, you akan draw diagram. So in this case, untuk cost, kita dah calculate 3 tadi kan? TC, TFC, TVC, TC. So kita akan draw diagram dia. So boleh bayang tak apa yang kita akan draw? Satu paksi kita akan tulis untuk 3 benda ni. Satu paksi adalah untuk output dan quantity. For example, kalau tadi kan, untuk production kan, satu paksi kita letak 3 benda ni. Satu lagi kita akan letak labor. Sebab itulah satu paksi kita tulis TP, AP, MP. Satu lagi paksi labor. Sebab labor yang menghasilkan barangan. Okay. So here, so kita akan ada 2 paksi, which is pertama yang ni, yang kedua yang ni. Ini kalau you draw satu-satu, tapi saya suka kita buat sekaligus sekali. Okay, satu paksi kita akan letak apa yang kita nak draw, TFC, TVC, TC. Satu lagi adalah quantity. So ramai student dalam exam dia salah, dia tulis kat sini labor. So ingat sekarang ni untuk cost, kita tak letak labor dah, kita letak quantity. Cost menghasilkan barang. So kalau you letak labor kat sini, dia akan jadi cost menghasilkan orang. We are not producing people, we are producing good. Tadi kalau production adalah orang yang menghasilkan barang. Sebab itulah labor. Production is people who produce good, because it's about labor. But cost is about the cost of a product. That's why for cost, ini dia akan jadi output ataupun quantity. Jangan letak labor labor salah. Okay. So first of all, look at the figure. Fixed cost, nilai dia sama. So as time goes by, the value is always the same. Bila output meningkat 0, 1, 2, 3, 4, nilai dia sama. Sebab tu fixed cost, output awak kat sini, tengok kalau output kosong, naik 1, naik 2, naik 3, naik 4, the value is always the same. Kalau 100 kat sini, 100 yang panjang. So dia akan jadi consistent macam ni. Kita panggil dia horizontal line. Straight je. Okay. Yang kedua, kita akan draw adalah variable cost, total variable cost. So, masa tak ada output kosong-kosong lah, dia akan start daripada origin kosong. Lepas tu, nilai dia akan bertambah, meningkat dan terus meningkat. Tapi kalau you perasan, nilai meningkat dia tak sekata. For example, lepas 50 dia tak naik kepada 100, dia tak naik kepada 100.5, dia tak naik kepada 200. Faham tak maksud saya sekata tu? Maksudnya, kan saya kata, everybody kita gajikan RM50. Patutnya pekerja kedua kita gajikan RM50 lah juga. Patutnya pekerja ketiga RM50 lagi. Jadi 100.5 kan. Tapi sekarang ni kenapa pekerja kedua kita gajikan RM40, naik RM30 je. Kita kena ingat sekarang ni, dalam satu pekerjaan, dalam satu bisnes, ada macam-macam labor. Bukan, for example, ada yang kerja sebagai jaga dalam satu kilang. Ada yang kerja dekat production line. Ada yang jadi manager. Ada yang jadi supervisor. So gaji semua orang berbeza, tak sama. So kita tak boleh kata setiap kita hire labor ni cost dia akan jadi sama, because every labor is different. We have different types of labor. Sebab itulah peningkatan dia tak sekata. So you tak boleh buat garisan lurus straight je. Sebab peningkatan dia tak sekata. Kalau peningkatan dia sekata 50 ke 100, 100.5 kepada 200, then barulah you dapat garisan straight je ke atas. Sebab itulah garisan dia akan jadi macam bengkok sikit macam gitu. Buat dalam bentuk S lah macam tu. Just make sure dia naik, tapi dia tak naik straight. Itu adalah TVC. Dia start from the origin. Okay. And last sekali TC. Bear in mind, TC tak akan start daripada kosong. Sebab dalam TC ada TFC. So, kena ingatkan TC kan adalah hasil tambah TFC dengan TVC. Ingat, TC hasil tambah TFC dengan TVC. Sebab nilai TFC sentiasa wujud ada nilai, TC tak akan start daripada kosong. Okay. So, that's why in terms of the diagram, if you want to draw the TC mesti start daripada TFC bermula kat sini. And TC akan duduk belah atas. Rupa dia sama dengan TVC.
Sebab dia nilai yang ni TFC dan nilai TVC ada dalam TC. Nilai TC paling besar sekali. So kita tengok figure, compare value. Nilai TC paling besar, ini 100, ini 50, ini 150. Sebab dalam nilai TC is the value of TFC and TVC. Are you okay? Boleh ni? Okay, so the same figure buat bentuk yang sama, naik upward sloping, because dia tak naik dengan sekata juga. Very simple. So this is how you draw. Very simple. Okay. Alright. So now, after we have calculate that, kita kena ingat dalam short run, kita tengah belajar short run cost dulu. Sebab cost pun ada macam production. Production ada dua kan? Short run, instead of doing this, dan juga long run. Okay, short run, kalau production dia ada satu fixed input, satu variable input. Kalau long run, dua-dua variable input. Okay, so sekarang ni kita belajar cost pula. Untuk cost masa short run, ini 1, 2, 3 baru. Sebenarnya cost masa short run ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types of cost. Every cost ni ada formula dia sendiri. Jangan risau, formula dia very simple. You will be fine as long as you faham. Okay, alright. So ini dah settle. Kita dah dapat formula yang ni, kita dah dapat formula yang ni, kita dah dapat formula yang ni. 3 dah beres. Sekarang ni kita nak tengok formula yang ni pula. Average fixed cost. Short form dia, what do you think? Ambil huruf depan je. AFC. Average variable cost. AVC. Average cost. AC. Ataupun kadang-kadang tu dia boleh panggil average total cost. ATC. Benda yang sama. Okay. And last sekali, MC. So ini yang kita akan tengok. Kalau you perasan, konsep dia ni sama je sebenarnya macam yang production. Production, lepas you jumpa total product, you ada average. Sama kita ni. Tadi kita jumpa total cost kan? Kita jumpa total cost. Kita jumpa total cost. Sekarang kita akan jumpa average cost pula. Okay. Sekejap ya. I'll find the... Okay. Tengok. Alright. So, boleh besarkan ke? Here. You can see here. Ini untuk production. You ada total, average, marginal. Cost pun sama. You ada total, average, marginal. So ini adalah yang main dia. Okay. So kita go back. Main dia, saya tukar tu balik Yang main dia adalah total cost, average cost, marginal cost. Kalau kawan dengan dia, jadi total product, average product, marginal product. Okay, itu adalah main dia. Right? So kalau total product, kalau average product, average ke purata maksud dia. Nak cari purata, mesti total product bahagi labor. Okay. Kalau nak cari marginal, the same formula kita letak changes kan. Simbol segitiga dia maksud changes. Okay. Changes in total product over changes in labor. Okay. So here, kalau kita nak cari bahagian cost pula, okay, average cost sama je. Kita ambil total cost, tapi kita bukan bahagi dengan labor dah. Sebab cost is about quantity, menghasilkan barang, bukan menghasilkan orang. Kalau kita bahagikan labor, adalah
purata menghasilkan orang. Salah. Dia adalah total cost bahagi quantity. Nampak tak? So, basically, it's the same. Sama je. Kalau nak cari average, sama je. You mesti ambil total, you bahagi dengan apa yang you nak tahu tu. Kalau labor tu, kalau pasal production is about labor. Kalau pasal cost is about quantity. Total cost bahagi quantity. Kalau nak cari marginal, changes in total cost over changes in quantity. Perubahan total cost bahagi dengan perubahan quantity. Are you okay? Boleh ni? Okay. So daripada sini, you boleh manipulate this formula, you dapat ni kan? TP sama juga AP darab L. Sebab bila you tinggal TP kat sini, L ni kan bahagi kan? You bawa ke sini jadi AP darab L. So sama dia kat sini. Kalau you nak dapatkan TC, you boleh bawa ke sini. AC darab Q. Itu bermaksud formula TC ada satu lagi, iaitu TC sama juga AC darab Q. Kan tadi kan saya ajar TC formula dia TFC campur TVC, betul tak? So sekarang ni awak boleh cari satu lagi TC. Awak boleh cari TC menggunakan satu lagi formula, iaitu TC juga boleh dicari menggunakan AC times Q. Masa bila nak pakai ni banyak benda nak hafal, madam? Tak. Dia depends on soalan. Kadang-kadang tu soalan tak bagi maklumat TFC dengan TVC. That's why you kena pakai AC. Sebab you dah tahu yang ni, that's why it's easy for you to find this one. Jangan rasa terbeban. Fahamkan maksud average itu sendiri, you'll be fine. Okay. So now, awak dah cover dah. Okay. You dah cover konsep TC, AC, MC. Yang ni tadi tak dah. Dah pun. Yang ni pun dah. Sekejap je. Beres dah 5. Tinggal 2 je. AFC, AVC. Nama pun average kan guys? Ini pun average juga. Apa maksud average? Purata. Tapi ini purata untuk fixed cost sahaja. Ini pula purata untuk variable cost sahaja. Yang ni purata. Kalau sebenarnya yang ni, this one adalah average total cost. Purata untuk total cost sahaja. Sebab itulah formula dia, total cost ni kita bahagi dengan quantity. Kalau you tengok tadi tu kan, total cost bahagi quantity. Average ni, formula dia adalah average cost ataupun average total cost. Total cost bahagi quantity. So sekarang ni, bawah, ini adalah dia punya main kan. Total cost, dia ada average dia. Average dia nama dia average cost ataupun average total cost, nama lain dia. Kalau total fixed cost, dia ada average dia. Average dia kita panggil sebagai average fixed cost. Kalau total variable cost, dia ada average dia. Average dia kita panggil sebagai average variable cost. Okay? Are you okay? So here, kalau formula yang ni, TC bahagi Q, what do you think? The formula this one will be? Sebab kita nak cari average untuk fixed cost sahaja. Jadinya total fixed cost bahagi Q saja. Yang ni total variable cost bahagi Q. Can you see here? The relationship there? Same here. Alright? So, you already know that. Kalau nak cari AFC is total fixed cost bahagi Q. So, kalau you manipulate this formula, you boleh dapat formula baru untuk TFC. So, basically TFC adalah AFC darab Q. So tadi kan saya bagi tahu formula TFC mana dah? Ni. Formula TFC kita boleh manipulate daripada ni, kita boleh dapat TFC sama juga TC tolak TVC kan? Tapi sebenarnya TFC ni ada satu lagi formula, iaitu equals to AFC times Q. Okay. So, here, kalau you tengok, untuk AVC, formula dia adalah TVC bahagi Q kan? So, kalau you
manipulate this one, you boleh cari TVC sama juga AVC darab Q. Okay, jadinya formula untuk TVC ada satu lagi, iaitu TVC equals to AVC times Q. Yang tadi pun TC tu ada satu lagi formula, TC sama juga AC darab Q. So everything has two formula here. Elias. Sekejap Elias atau see? Alright? Cumanya untuk MC je lah. MC dia tak ada formula dua, ada satu je, iaitu insert segitiga tu. Tak apalah, lambat ni, I ambil kat sini je. Ni changes in TC divided by changes in Q. So itu je lah formula yang kita ada. Okay, because sebab dia memerlukan banyak kan. Jap. Okay, AC equals to TC bahagi Q. AVC equals to TVC bahagi Q. AFC equals to TFC bahagi Q. So basically very simple. So daripada sini you boleh dapat formula. Formula yang kalau nak cari TC sama juga AC times Q. Instead of I buat kat sini, better I buat okay. Daripada sini you boleh dapat formula TVC equals to AVC times Q. Lepas tu di sini pula TFC equals to
AFC times Q. So it's basically the same one lah. Benda ni awak tak perlu rasa rumit sebab dia benda yang daripada asal yang sama. Okay, cuma MC je ada satu formula sahaja. Okay, the thing is satu lagi. Okay, sebab tadi kan saya tak muat nak letak ni, right? Because TC equals to TFC plus TVC. Okay, bawah dia kan ada AC, right? Bawah dia plus AVC. Untuk average dia akan ikut bapak dia. Kalau TC dia bapak dia, average dia akan ikut dia. Okay, so from here you akan dapat another formula. Kalau nak cari AFC, it's basically equals to AC minus AVC. Kalau nak cari AVC, equals to AC minus AFC. Okay, so hopefully you are okay with this. Okay, so when we got this formula, we can fill up the box. Okay, illustration here already done here. Okay, so here kalau you tengok nampak tak? Not sure how many hours is here. 6, tak apalah, sekejap je. Dia tak bagi kan? Dia bagi TC je. Alamak, sepatutnya ada 2 pun boleh dah 1 kan? Ingat pesan saya kan, saya kata look at when the output is equal to 0. When the output equal to 0 means that we don't have labor at the current time. Ada satu cost labor, variable cost lah kan. Maksud labor is equal to 0. So apa benda 20 ni? 20 dia adalah fixed cost. So bila dah boleh 20, fixed cost akan jadi always 20. See? Okay, so you can find the value here. Macam mana nak cari nilai kat sini? TVC, bila you ada TC dengan TFC. So mana boleh ada formula? Basically, to find TVC is basically TC tolak TFC. 35 tolak 20, 15. 45, 25, 30. And then you can do it on your own. It will very time consuming for me to do everything. Okay, and I already give it here. So you have two formula here. It's either TFC bahagi Q ataupun AC tolak AVC. Okay, same goes here. Okay, same goes here. And this is a marginal cost. Marginal cost ada satu je. And to find marginal cost is basically, okay, alright, kejap so here, kalau this question, what should you do first? Awal-awal cari nilai ni dulu. Find the value of TFC. So it's 50. Kan? Sebab masa tu output 0. With that, we don't have any TVC. Tak payah bayar labor. Okay, wages and salaries tak ada. So here everything will be 50, 50, 50, 50. Okay, so here TVC 100 minus 50 is 50. 130 minus 50, 80. 155 minus 50, 95. Isn't it? 120. 140. Tu ke tak ni? Saya pun tak ada calculator ni. Salah ni. Ya betul lah. Kan? 95
55. 5. Bukan, ini 105. Okay. Okay. And do your calculation. Please try. Okay. I have one yang I already done. Okay. So this one I already done. Okay. 105, 120, 140, 170. Okay. So I don't think you have problem with this one. Okay. Kalau nak cari AC is basically TC bahagi Q. 100 bagi 1 dapat 100. 130 bagi 2 65. 155 bagi 3. Ingat eco wajib into decimal places, 2 tempat perpuluhan. So bila jawapan awak jadi 51.66666. So 6 kan lebih daripada 5 kan, so naik 1. 51.67. Jangan buat 51 jadi 52. Jangan dia mesti 2 decimal places, 2 tempat perpuluhan. Selepas titik ambil 2 nombor. Okay. Alright. So everything must be like that. Jangan genapkan jadi 52. Please. In your quiz, in your test, if you genapkan, you won't get your marks. Okay. And then for AVC is basically nilai TVC. For you to find the value of average, macam mana pun you kena cari total dia dulu, baru you boleh dapat. Ataupun cara lain, bila you dah dapat yang ni 2, yang ni senang je you dah dapat. You boleh tolak yang ni, yang ni tolak yang ni, boleh dapat yang ni. 100 tolak 50, 65 tolak 40. Betul tak? Instead of you pakai nilai TFC bahagi Q, sebab you ada 2 cara kan. Up to you lah. Yang saya nak bagi tahu ni macam mana nak cari marginal changes, perubahan. Okay, so perubahan ni, perubahan TC bahagi perubahan Q. So perubahan dia ni bawah tolak atas. 100 tolak 50, jadi 50 kan. Perubahan Q 1 tolak 0, 1. So 50 bahagi 1 dapat 50. So it's basically 50/1 kat sini. Okay, I tak muat sebab tak letak. Okay, so kat sini pula 130 minus 100. Meaning that 30. 2 tolak 1, 1. So 30 bahagi 1 equals to 30. Lepas tu 155 tolak 130, 25. 3 tolak 2, 1. So 25 bahagi 1 equals to 25. Okay, tak payah combine kalau tak nak bagi 1. Kebetulan yang ni Q naik by 1. Kalau Q naik by 10, you kena bahagi juga. Okay, boleh ni. So saya tak nak lah sebab kau tak jadi hodoh, saya tak tunjuk kat situ. Okay. Alright. So here is another one. You may try. Okay, I'm not sure. This one is equal 162. Equal 120 tak ada juga, sama je. Sama je. You may try. Make sure you fill up this one. I'll give you the blank one. Okay. Right. And then kita nak buat illustration. Macam mana rupa bentuk dia. So I'm not sure what happened here. Right. Sebab tadi kita dah buat yang ni 3 dia akan duduk sekali. TC, TFC, TVC akan duduk sekali. Yang ni akan duduk sekali. Diagram dia. So tadi kan kita dah draw. Yang ni akan duduk sekali. Kita akan draw sekali. Yang ni kita akan draw sekali. 3. Dia akan macam ni. Okay. So whichever question yang keluar, tak kisahlah figure dia berapa, value dia, rupa dia wajib macam ni. So you hafal rupa je lah. Tak perlu hafal macam mana nak buat. Tapi saya nak justify kat awak lah macam mana rupa dia, kenapa dia macam tu. Okay. So the thing is, tengok kat sini. Macam mana nak draw? First of all, ada 2 paksian, paksi Y, paksi X. Untuk paksi Y, okay, tulis dulu. AFC, MC, AVC, AC. Okay, sebab 4 yang kita nak draw kan. Ikut urutan dia. Mula-mula you kena draw AFC dulu. Lepas tu MC. Lepas tu AVC. Lepas tu AC.
Okay. Lepas tu kat sini quantity Ingat quantity bukan label. Alright. Lepas tu paksi Y, paksi X. Alright. So first of all, kita akan draw AFC. So look at the figure. Kita nak tahu rupa AFC macam mana rupa dia. Dia daripada tinggi, nilai dia makin lama makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin rendah. Kenapa macam tu? Sebab nilai yang sama, kita bahagi nilai dengan kuantiti yang makin membesar. 100 bagi 1, 100 bagi 2, 100 bagi 3, 100 bagi 4, 100 bagi 5, 100 bagi 6. Nampak tak? Sebab tu nilai dia makin lama makin rendah. Tapi nilai dia akan sentiasa wujud. Sebab TFC tak ada. Dia akan sentiasa ada. So that's why bila you draw the diagram, dia daripada atas dia akan sentiasa makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Tapi nilai dia tak akan jadi konsisten. Dia tak boleh buat straight line je, sama je belakang, tak boleh. Because the value is always different. Nampak tak? Bila 8 lain nilai dia, 9 lain nilai dia, ni 12.5, 9 11.11, 10 10. Kalau ada 11 so nilai dia akan sentiasa berubah. Okay, so make sure you buat dia turun ke bawah, makin turun, and make sure jangan sesekali kena dengan paksi X. Dan dilabelkan dia sebagai AFC. Very simple AFC. Kalau macam kita belajar PPC tu macam bentuk convex lah. Tapi dia tak kena dengan paksi. Okay, next kita tengok MC. Look at the value of MC. Dia start dengan tinggi, dia turun. Dia paling minimum, paling rendah sekali. Lepas tu dia start naik balik. As time goes by, when the quantity start to increase, sebab dia ada relationship with quantity kan. Quantity start to increase, the value start to rise. So sekarang saya tak letak nilai quantity sebab awak sketch sahaja, tak pakai kertas graph ni. Kita sketch. So nilai dia pada tinggi, turun. Lepas tu, bila dia minimum, dia akan start naik. Masa kuantiti 4 dia naik, kuantiti 5 dia naik, kuantiti 6 dia naik, kuantiti 7 dia naik, kuantiti 8 dia naik. Sebab tu dia makin condong macam itu. Dia tak akan naik straight ke atas macam tu. Dia naik masih ke condong sebab kuantiti dia, the quantities rising. Okay, naik, turun, naik. Ni bentuk Nike, bentuk J. Dalam istilah ekonomi kita panggil J shape. And marginal cost will always be J shape. So dia memang akan cross dengan AFC. Macam gitu syarat dia. You draw AFC dulu. Sebab tu you can draw AFC. Okay, keep decreasing AFC and J shape of MC. Alright. And then kita kena draw AVC pula. Okay, for AVC, look at the value. Nilai dia lagi rendah daripada nilai AFC. Tak juga. Tak. Okay, sorry. Saya nak kata nilai AVC lagi rendah daripada nilai AC. Sebab apa? Hasil tambah AFC dengan AVC adalah nilai AC. Sebab tu nilai AC paling tinggi. Sebab itulah dalam diagram AVC duduk bawah, AC duduk atas. Sebab nilai AC paling besar sekali. Kita nak draw AVC dahulu. Okay. So dia paling tinggi, rendah. Paling rendah sekali 18. Start naik tinggi balik. So dia dalam bentuk U. Naik, rendah. So syarat dia akan cross dengan marginal cost. Masa tu nilai dia paling minimum sekali, paling rendah sekali kat sini. So dia tinggi, rendah, minimum, dia akan cross, dia akan naik. Dia start naik. Dia bentuk U. So inilah kita panggil U dalam ekonomi. Dia bukan U macam kita tulis U huruf tu. Okay. And then last one you will draw AC. Nilai AC pun sama je sebenarnya. So you don't need to look at the value here. Sebenarnya dia bentuk U juga, AC. So AC sebenarnya the shape is the same like AVC, cuma dia belah atas. Dan dia tak ada syarat kena masa dia nak cross dengan MC tu kena minimum. You just put the same figure like AVC, parallel orang panggil, selari, letak atas daripada AVC dalam bentuk yang sama and labelkan dia sebagai AC. Make sure you label everything that you draw. So ikut urutan ni you will find you can draw your diagram. So kalau tadi untuk yang ni urutan dia, you kena draw TFC dahulu. Kalau you tak draw TFC, you tak boleh draw TC sebab TC tak bermula daripada kosong. Dia kena start daripada TFC. Start dengan TFC, lepas tu TVC, barulah TC. So you see, variable cost and total cost dia ada kaitan. Rupa dia sama. Same goes here. Variable cost and cost same. Okay, so I will do another tutorial untuk jawab soalan. Okay, hopefully you'll try and fill out the box here using the formula. Okay, long run pun another tutorial. Alright, so that's it. Thank you.